Okey, sudah pukul 8. Selamat pagi, kepada semua murid. Selamat datang dan hadir kepada PTBR Sains kali ke-31. Jadi nampaknya lepas cuti banyak orang belum bangun lagi ya. Tak apa. Seperti apa yang cikgu telah beritahu selalu kepada yang tak sempat tu, kalau kamu dapat masuk dalam Google Meet, boleh masuk selepas. Kalau cikgu sudah habis Google Meet, kamu boleh tunggu link YouTube yang cikgu bagi. Kerana itu semua adalah sama seperti apa yang cikgu beritahu dalam sini. Kerana itu adalah recording dalam Google Meet. Okey. Seperti apa yang cikgu telah beritahu, untuk setiap hari Isnin tu, cikgu akan buat dia sebagai revision ataupun kita akan semak ataupun kita akan go through praktis pengukuhan. Praktis pengukuhan ni ya cikgu tidak pernah suruh kamu buat. Jadi cikgu bincang bersama dengan kamu. Cikgu akan bincang bersama kamu. Untuk praktis pengukuhan ni. Supaya kamu lebih faham dan macam mana untuk menjawab soalan-soalan dalam sini. Lepas kita siapkan perbincangan dalam praktis pengukuhan, cikgu akan bagi link, Cikgu akan bagi link untuk quiz dalam WhatsApp dengan Telegram. Cikgu akan berikan serta-merta supaya kamu dapat terus menjawab quiz selepas perbincangan ini. Jadi take note lepas kita habis, cikgu akan sendkan link untuk quiz. Jadi untuk minggu ini, mula dari kali ini, perbincangan kita tentang praktis pengukuhan ini, lepas cikgu bincang, cikgu pun nak kamu ambil gambar dan hantar kepada cikgu. Lepas tu yang untuk quiz yang cikgu bagi, cikgu juga nak kamu screenshotkan last page yang terakhir itu untuk kamu send ke dalam group supaya untuk menunjukkan kamu telah siapkan quiz lah. Jadi kita mulakan sesi perbincangan bagi praktis pengukuhan bagi bab 3 hari ini. Dan sama juga quiz nanti juga adalah dalam bab 3. Jadi kita lihat bahagian A. Apakah mekanisme pembetulan jika suhu badan meningkat? Apakah mekanisme? Jadi kita lihat di sini. Bulu roma menegat. Kalau suhu badan kita meningkat, adakah bulu roma kita akan meningkat? Tidak. Tidak. Jadi kenapa? Kerana bulu roma meningkat, dia akan memerangkapkan suhu. Memerangkapkan haba. Jadi macam mana haba yang kita meningkat itu boleh diturunkan? Jadi ini salah. Lepas tu badan bergigih juga salah. Badan bergigih adalah apabila suhu badan kita rendah. Lepas tu salur darah mengemban. Ya. Apabila suhu badan kita meningkat, salur darah kita akan mengemban. Kenapa? Supaya lebih banyak darah itu dia akan mengelilingi seluruh badan kita untuk mengimbangkan haba dalam badan kita. Lepas tu berpeluh. Ya. Jadi mana satu adalah jawapan? Ketiga dengan keempat. Jadi jawapannya adalah B. Jawapannya adalah B. Lepas tu kita lihat kepada soalan 2. Mengapakah anak mengembangkan bulunya dalam cuaca sejuk? Adalah untuk penyamaran? Bukan. Adalah sebagai tanda amaran? Bukan. Sebagai pelindungan diri daripada tiupan angin? Pun bukan.
memberangkat haba untuk memanaskan badan. Jadi ini adalah jawapannya. Okey? Jadi. Okey. Lepas tu kita lihat soalan 3. Mengapakah stoma daun terbuka pada waktu siang? Mengapakah stoma daun terbuka pada waktu siang? Mengapa? Okay. A, untuk membebaskan air yang berlebihan. B, untuk membolehkan oksigen meresap ke dalam daun. C, untuk menyerap cahaya matahari. D, untuk membebaskan karbon dioksida. Dia waktu siang. Kenapa stoma daun terbuka? Okay. Di sini sebenarnya tujuannya adalah untuk membebaskan air yang berlebihan. Okay. Kepada yang baru masuk, sila buka kepada muka surat 39 dalam buku kerja anda. Okay. Jadi untuk membebaskan air yang berlebihan. Itu adalah tujuan stoma daun terbuka pada waktu siang. Dan pada waktu siang, dia bukan membebaskan karbon dioksida. Dia adalah membebaskan oksigen. Stoma pun tidak dapat menyerap cahaya matahari. Okay? Ini tidak. Ini pun tidak. Untuk membolehkan oksigen meresap ke dalam daun, juga salah. Sebenarnya dia adalah untuk membenarkan karbon dioksida masuk. Waktu siang lah, waktu pagi. Okay. Lepas tu soalan keempat. Apakah proses yang mengekalkan keseimbangan persekitaran dalam badan? Apakah adalah mengekalkan? Adalah homeostasis. Okay, ini adalah perkara yang kita asyik mention masa cikgu ajar dalam bab 3. Homeostasis adalah satu proses untuk mengekalkan keseimbangan dalam badan. Okay. Okay, soalan yang kelima. Antara yang berikut, yang manakah berlaku jika kita berpeluh pada cuaca panas? Okay. Tidak dahaga, salur darah di bawah kulit mengecut, kandungan air dalam badan meningkat. Ini semua salah, adalah kurang air kencing. Ya, apabila kita kurang berpeluh tu, air kencing kita banyaklah. Apabila kita buat berpeluh tu, air kencing kita pun akan berkurangan. Okey, lepas tu bahagian B. Soalan 1A. Tandakan tik gerak baras badan yang betul dan pangkal untuk gerak badan yang salah ketika cuaca panas. Okay. Apabila cuaca panas, air kencing sedikit yang dihasilkan. Ini betul. Okay. Salur darah dalam kulit mengecut tidak. Dia akan mengemban. Okay. Jadi dia bukan mengecut. Okay. Lepas tu, beberapa sistem badan terlibat semasa gerak balas badan terhadap perubahan kandungan air di dalam badan. Bulatkan sistem badan tersebut. Adalah apa? Adalah sistem endokrin. Sistem endokrin. Okay. Lepas tu, satu lagi adalah sistem perkumuhan. Adalah sistem perkumuhan. Okay. Okay. Sistem respirasi dengan sistem otot ini, dia tidak
tidak akan gerak balas terhadap perubahan kandungan air dalam badan. Okay. Lepas tu kita lihat bahagian C. Okay, kita lihat bahagian C. Soalan 2A. Johan mendaki Gunung Everest dengan memakai pakaian khas untuk menahan cuaca yang sangat sejuk, iaitu di bawah 0 darjah Celsius. Berdasarkan Raja 2, terangkan bagaimana suhu badan normal, iaitu 37 darjah Celsius, dikekalkan jika Johan berada dalam persekitaran yang sejuk. Okay, jadi bagaimana? Okay. Di sini suhu badan menurun di luar. Suhu badan menurun di luar, kulit mengawal atau suhu badan suhu mengawal atau suhu badan lepas tu apa lagi? Otak mengarah otot sini salah. Mengarah otot untuk menghasilkan apa? Murid-murid, kamu tahu macam mana otot menghasilkan haba kah? Salah satu caranya adalah daripada menggigil lah. Apabila dia menggigil, dia akan menghasilkan haba. Lepas tu, di sinilah otot menggigil untuk menjanakan haba. Jadi ini adalah cara dia. Kepada yang baru masuk, sila buka buku kerja kamu kepada muka surat 40. Kepada muka surat 40. Ini dia lah. Apabila dia suhu badan menurun dekat luar, kulit mengawal atau suhu badan. Lepas tu otak itu akan menyuruh apa? Mengawal atau mengarahkan otot untuk menghasilkan haba dengan menggigil lah. Itu adalah cara dia. Dan masalah? Kalau tidak, kita sambung kepada soalan B. Jadual 2 menunjukkan isi padu air kencing seseorang dewasa pada suatu hari. Ini dia lah. Pagi 200 ml, tengah hari 100, petang 300. Ini adalah isi padu air kencing. Pertama,
Jika orang dewasa itu meminum kuantiti air yang sama, banyak, pada pukul 8.30 pagi, pukul 12 tengah hari, mengapakah kuantiti air kencing yang dihasilkan pada waktu pagi, iaitu pukul 9 pagi, lebih banyak daripada waktu tengah hari, iaitu pukul 12 tengah hari. Okay, kenapa? Okay, kenapa? Kerana suhu persekitaran pada waktu pagi lebih rendah daripada waktu tengah hari. Okay? Waktu tengah hari. Lepas tu, tinja menghasilkan lebih banyak air kencing pada waktu pagi. Okay? Okay, adalah sebab suhu persekitaran pada waktu pagi lebih rendah daripada waktu tengah hari. Jadi ginja kita menghasilkan lebih banyak air kencing pada waktu pagi. Okay, kenapa macam tu? Kerana pada waktu pagi kita tidak berpeluh kerana suhunya rendah. Tapi bila sampai waktu tengah hari, suhu dia meningkat, kita akan berpeluh. Jadi air dalam badan kita hilang dengan cara berpeluh. Jadi kita ginja itu tak boleh membuang lebih banyak air pada waktu tengah hari lagi. So, itulah adalah kenapa pada waktu tengah hari air kencing dia lebih kurang sikit. Okay? Lepas tu yang kedua, nyatakan dua faktor yang mempengaruhi kuantiti air kencing. Apa dua faktor dia? Okay. Pertama adalah suhu persekitaran. Satu lagi adalah apa? Satu lagi adalah kuantiti air yang diminum. Kalau kita tidak minum banyak air, macam mana kita nak ada kuantiti air kencing yang banyak? Kalau perkara ini berlaku, kita akan jadi orang kering. Lepas tu, soalan yang ketiga. Apakah homeostasis dalam badan bagi mengawal atau kandungan air semasa seseorang berpuasa? Jadi di sini ada Muslim? Oh, tidak ada. Yang hadir ni tidak ada. Kalau sesiapa yang nanti tengok dalam YouTube tu, kalau ada Muslim, mereka akan tahu lebih dekat bahagian soalan ni lah. Tapi bagi kita yang bukan, kita pun boleh belajar apakah homeostasis dalam badan untuk mengawal atau kandungan air semasa orang berpuasa. Okay, apa akan berlaku? Okay, tinja mengurangkan jumlah air dalam air kencing, menyebabkan isi padu air kencing
yang kecil berhasil. Okay. Jadi ini adalah cara macam mana Kinja bekerja lah. Okay, macam mana Kinja bekerja untuk seseorang Muslim, terutamanya seseorang Muslim pada waktunya berpuasa. Okay? Boleh? Okay, kepada yang baru masuk, kamu cuba salingkan sini. Okay? Nanti cikgu akan ulangi yang atas tu untuk kamu lihat sekejap. Okay? Walaupun kita habis dekat sini, jangan keluar dahulu. Cikgu ada sikit nak bincang lagi dalam bab ni supaya kamu nanti dapat menjawab kuis dengan lebih mudah sikit lagi. Okay? Okay? Cikgu alihkan ke atas. Okay? Suhu badan menurun di luar, kulit mengawal atau suhu badan, otak mengarah otot untuk menghasilkan haba, otot menggigil untuk menjanakan haba. Jadi ini adalah berdasarkan gambar raja yang telah dibagi. Jadi kita mesti ikut gambar raja. Kita tak boleh bina yang sendiri punya ataupun cipta yang sendiri punya. Tak dapat. Walaupun ada cara lain. Okay. Lepas tu, muka surat depan 39. Betul salah, bulat. Okay. Lepas tu yang terakhir, soalan A. Soalan 1 B, 2 D, 3 A, 4 C, 5 A. Okay, sudah? Kalau sudah, cikgu nak kamu lihat kepada muka surat 34. Okay, muka surat 34. Dia merupakan satu ringkasan dalam bab ni. Cikgu akan bawa kamu go through. Ada apa-apa perbincangan, cikgu akan bincang dalam sini. Lepas tu nanti kamu pergi jawab soalan kuis yang cikgu bagi. Okay, apa itu homeostasis dalam benda hidup bagi haiwan, manusia dan haiwan, tumbuhan? Okay, untuk manusia dan haiwan ada 3. Mengekalkan persekitaran dalam badan. Mengawal atur suhu badan. Mengawal atur air dalam badan. Ini yang kita belajar dalam bab ni. Lepas tu untuk tumbuhan, mengawal atur air dalam tumbuhan melalui transpirasi. Lepas tu yang kedua, mengawal atur air dalam tumbuhan melibatkan stoma dan sel pengawal. Okay. Lepas tu, apakah homeostasis? Homeostasis berasal dari perkataan Greek yang bermaksud sama dan mantap, yang merujuk kepada sebarang proses yang benda hidup yang gunakan untuk mengekalkan keadaan stabil yang diperlukan untuk kehidupan. Jadi ini adalah satu definisi yang amat penting. Kalau dapat, kamu hafalkan supaya kamu dapat jawab dalam soalan subjektif dalam peperiksaan. Okay, lepas tu, kita lihat nota ini. Homeostasis dalam manusia. Homeostasis
adalah pengekalan keadaan persekitaran dalam badan seperti aras suhu dan air supaya berada dalam keadaan yang seimbang dan stabil. Kedua, persekitaran dalam badan kita sentiasa berubah-ubah pada setiap masa. Perubahan pada persekitaran dalam badan akan membawa kesan buruk kepada sel-sel badan jika tidak dibetulkan oleh proses homeostasis. Jadi proses homeostasis ini adalah satu perkara yang sangat penting dalam badan kita. Keempat, kawalan homeostasis adalah penting untuk menyediakan satu keadaan optimum. Optimum adalah yang paling ideal lah, keadaan yang paling ideal dalam badan supaya sel-sel dapat menjalankan aktiviti metabolisme dengan cekap. Lepas tu yang kelima, pengawal aturan kandungan air dalam manusia melibatkan sistem perkumuhan dan sistem endokrin. Ini adalah dua yang mengawal kandungan air. Ini adalah dua yang mengawal kandungan air. Pengawal aturan suhu badan manusia melibatkan sistem saraf, sistem endokrin dan sistem otak. Jadi ini ada 3 lah yang mengawal suhu badan. Ada 2 yang mengawal air. Yang sama mengawal air dengan suhu badan adalah sistem endokrin. Lepas tu homeostasis dalam haiwan. Soalan yang pertama. Berikut adalah contoh gerak baras haiwan untuk menurunkan suhu badan ketika suhu persekitaran tinggi. Bagi anjing, dia akan menjelikan lidah dan bernafas pendek dan cepat untuk membebaskan udara panas melalui mulut untuk menurunkan suhu badan. That's why kamu lihat anjing, dia tidak ada berpeluh. Dia tidak ada berpeluh. Yang B, kucing menjilat bulu pada badan. Air liur yang tersenjat dari bulu menyejukkan badan kucing. That's why kamu selalu rasanya macam kucing dekat rumah kamu itu dia sangat menjagakan kebersihan. Kenapa? Ini adalah sebab dia. Yang kedua, berikut adalah contoh gerak balas haiwan untuk meningkatkan suhu badan ketika suhu persekitaran rendah. A. Haiwan seperti anak, beluang kutub dan beluang mengembangkan bulunya untuk memerangkap haba pada musim sejuk. B. Beluang kutub mempunyai lapisan lemak di bawah kulit yang tebal sebagai penebat haba. C. Haiwan seperti burung, ular, squid dan kelawar berhibernasi untuk memelihara suhu badannya. Iaitu dia bertidurlah sepanjang waktu musim sejuk. Homeostasis dalam tumbuhan. Yang pertama, homeostasis dalam tumbuhan melibatkan pengawal aturan karbon dioksida dalam air yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Kedua, homeostasis dalam tumbuhan membolehkan sel-sel tumbuhan menyimpan sejumlah air yang betul untuk mengelakkannya menjadi layu dan mati ketika kemarau. Yang ketiga, transpirasi adalah suatu proses kehilangan air dalam bentuk wap air melalui penyenjatan menerusi
stoma. Setengah, keempat, setengah tumbuhan mempunyai daun beliling dan kurang stoma untuk mengurangkan kehilangan air melalui transpirasi. Macam apa? Macam pokok kelapa. Terutamanya daun-daunnya, kalau kamu lihat dia berkilat-kilat tu, itu adalah yang daun yang beliling lah. Itu adalah cara dia. Okay? Jadi ini saja untuk hari ini. Jadi murid-murid ada apa-apa soalan nak tanya? Tiada, cikgu. Okey. Kalau tiada, kita sampai sini saja untuk hari ini. Okey, sekejap nanti cikgu akan bagi link untuk Google, untuk quiz. Kamu kena menduduki quiz dan hantar gambar snapshot, screenshot yang selalu seperti yang sebelum ni ke dalam grup. Okay, jadi kalau tak ada masalah, kita sampai sini saja untuk hari ini. Okay, bye-bye. Bye-bye.